Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat yang saya kasihi? Saya doakan semua dalam keadaan baik-baik belaka dan mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati. Okey, pendek cerita. Alhamdulillah, ramai yang bertanya berkenaan dengan box, top box apa yang saya gunakan pada Forza 250 saya ataupun si Omel ni. Ramai juga lah yang bertanya, dan saya ada berjanji untuk saya buat review ataupun perkongsian ringkas singkat lah, sebab kita nak cerita banyak pun box saja pun kan. Tapi saya share lah, mungkin berapa harganya, berapa saiznya, apa nama modelnya. Sebab mungkin ada yang berminat untuk dapatkan box yang sama. Sebab saya rasa box ni universal. Dia boleh pakai pada banyak jenis motor. Dia tak hanya pada skuter saja. Saya rasa motor-motor lain pun, jenis-jenis lain pun boleh guna model yang sama. Saya sempat cari beberapa maklumat tentang box Givi saya ni. Dia punya brand dia ataupun jenamanya ialah Givi. Original Givi lah. Kemudian dia punya nama model dia tu Givi Box E43 NTL Mule Box. Saiz dia ialah 43 liter. Pakai kunci macam ni. Okey. Kunci ni sebenarnya kenapa saya tak attach sekali dengan saya punya kunci si Omel ni ataupun Forza ni. Kenapa saya tak attach sekali ni kunci Forza? Kenapa saya tak attach? Okey, sebelum ni saya pernah attach kunci ni. Tapi kerana satu peristiwa, Forza ni kelemahan dia ialah dia tak dapat detect kunci kalau dekat belakang. Okey, kalau saya kadang-kadang bila saya attach kunci box ni dekat saya punya keyless. So bila saya nak buka box, nak ambil helmet, nak ambil barang dan sebagainya, nak jalan, ini pula tergantung kat belakang. Macam ni. Attach sekali kan, tergantung kat belakang. Dan saya lupa nak ambil kunci ni. Apa jadi ialah bila saya start je switch untuk jalan, dia boleh start. Berbeza dengan saya pakai C400 GT dulu. Kalau dulu saya attach, kalau remote killer saya dengan BMW C400 GT dulu, kalau saya tertinggal kat belakang, dia tak boleh start. Dia mesti nak bawa kunci tu dekat sini juga. Baru dia boleh start. Jadi ini bila dia boleh start, saya kata bawa lah. Sebab saya rasa macam kunci tu ada dekat poket saya. Sedar tak sedar, tiba-tiba lampu warning keyless dia tak dapat detect, dah blink, dah keluar. Bila dah keluar, saya pun menggelabah, raba-raba poket, tengok tak ada kunci. Allah, agak tertinggal kat belakang. Saya berhenti tepi jalan, tengok-tengok dah tak ada. Jadi bila selama dia bergantung kat belakang tu, dia boleh detect lah. So bila dah tercicir entah ke mana-mana, dah langgar bumping ataupun bunggul-bunggul yang lain-lain atas jalan tu, dia dah tak dapat detect, dah tertinggal kat mana, raib. Jadi sejak daripada peristiwa tu, saya buat keyless baru sebab kunci dah hilang. Saya buat keyless baru. Kemudian saya dah tak attach lagi. So apa saya buat ialah kunci untuk Givi ni saya letak dalam box. Box ni saya letak kat sini. Saya sorok dalam ni. So bila saya nak pakai, saya ambil kan, dan saya guna. Tu cerita sikit. Okey, macam mana cara nak buka dia? Just pusing sekali kat sini. Kemudian tekan ni, angkat. Inilah saiz box Givi yang saya dah pakai. Setakat ni saya untuk saiz dia ni, saya boleh letak satu helmet. Saya demokan lah helmet. Biasa kalau dengan Omel saya akan pakai helmet open face saya lah, Shoei J Cruise 2 ni. So boleh letak satu helmet open face macam ni. Saya akan letak macam ni. Macam ni lah. Kemudian
Saya letak raincoat. Ni raincoat saya. Dan kemudian selipar. In case kalau hujan, saya tukar pakai selipar lah. So taklah lenjun kasut. So boleh tutup. Ni kena ditukar sikit. Okey. Dengan mudah. Tak ada masalah. Helmet biasa kalau saya turun daripada motor dah tak ride. Kalau saya pergi kerja ke, jumpakan kawan ke, so helmet sama ada saya letak kat sini ataupun saya akan letak dekat perut si Omel ni lah. Tapi kebanyakannya saya akan letak kat sini. Saya letak kat sini. Saya tak pernah try lah letak helmet open face macam ni, saiz yang sama dua, tapi saya rasa memang tak muat. Kalau helmet seteng ke sebut dia, helmet separuh tu mungkin muat. Saya tak pasti, saya tak pernah cuba. Saya tak ada helmet seteng tu. Jadi saya tak pernah cuba, jadi mungkin muat. Sebab kalau tengok cara letak ni dah lebih pada separuh dia makan space ni. So dah lebih pada separuh, saya tak yakin boleh letak saiz yang sama. Sebab helmet saya ni saiz XL. Kalau helmet ni saiz S mungkin kot. Selit-selit mungkin boleh, tapi SL memang tak boleh. Sebab tengok dia punya saiz dia. Dia dah makan lebih pada separuh. Tak tahulah kalau saya memang kelemahan bab menyusun kan. Tapi setakat saya guna untuk letak-letak barang, InsyaAllah tak ada masalah. Paling berat saya pernah test box ni, saya beli buah, beli barang-barang dapur sikit, lebih kurang dalam 6 ke 7 kilo. Tapi tak jalan jauh lah, 6 ke 7 kilo. Dan saya berjalan lebih kurang dalam 15 ke 20 km, jalan slow-slow. Itu lebih kurang lah beban yang saya pernah bawa untuk box ni. Box ni dah lama saya pakai. Dah lama saya pakai. Sejak saya pakai C400 GT dulu lagi saya dah pakai box ni. Cuma masa saya jual C400 GT saya tu, saya ambil box ni dengan rack dia, saya pasang dekat saya punya Forza 250 ni. Jadi seingat saya lah, sebab yelah dah 2 tahun lebih kan pakai box ni. Saya transfer daripada motor lama ke motor baru. Saya beli itu dalam 450 ke 500. Saya minta maaf, saya tak pasti box model saya ni ada lagi jual dekat official Givi ataupun mana-mana kedai motor. Tapi insyaAllah ada lah. Buat masa ni saya pun memang tak ada cadang nak tukar pakai box yang lain, sebab saya puas hati dah pakai box ni. Saya tak perlu pakai box yang besar-besar. Saiz dia cukup ngam, 43 liter untuk saya guna pergi kerja hari-hari dan sekali-sekala jalan jauh sikit lah. Kalau rasa perlu nak bawa barang banyak, contoh kalau saya nak bermalam satu hari naik si Omel ni, saya pakai backpack je bawa baju. So dalam ni saya boleh letak barang-barang apa-apa, nak letak botol air ke, nak letak barang-barang beli hadiah bawa balik untuk family ke. So setakat ni tak ada masalah apa-apa pada box ni. Ada satu lagi isu, orang ada tanya saya, kalau pakai box ni dia kacau tak kalau kita bawa laju? Saya tak pasti sangat lah, sebab paling laju saya pernah bawa si Omel ni, macam saya buat review tu dalam 140, 145. Dan itu pun memang yang Honda Forza bagi tahu dalam manual dia, memang itulah paling maksimum pun dia boleh pergi. Jadi dengan box ni pun boleh pergi dengan kelajuan tu. Bab aerodinamik ke apa ke, saya minta maaf, saya tak pasti sangat adakah dia mengganggu. Sebab susah nak cakap dengan skuter ni. Kalau kita nak review motor besar, big bike yang pakai box, mungkin ada beza. Tapi sebab skuter, kalau nak corner ke ataupun apa pun, dia pun dengan enjin dia dekat bawah, kat belakang memang bergoyang sikit. Jadi tak dapat nak bagi pendapat secara tepat. Adakah memang kerana pakai box ni dia ganggu sikit kita punya speeding, ataupun aerodinamik tu lari. Kalau setengah-setengah orang dia kata apa, macam ada fishtail kan, macam ada ekor ikan masa menggeli-geli sikit belakang. Tapi setakat saya pakai okey, tak ada masalah. Dan kita pun naik skuter nak perah tara mana sangat. Saya kalau yang kata saya buat review 14, 15 tu berapa saat je pun, dan sekali tu je pun. Average saya bawa si Omel ni paling-paling kalau pergi kerja pun 110, 120. Tu pun tak konsisten. Biasa dalam 90, 100 macam tu je. Jadi untuk pakai, setakat untuk pakai dalam bandar,
jalan jauh untuk bawa santai, recommend pakai box. Cuma setengah-setengah orang dia kata pakai box ni macam tak nampak brutal. Sebab muka saya pun tak adalah ciri-ciri brutal. Saya lebih selesa pakai box. Nak letak barang pun senang. Nak beli apa-apa bawa balik pun senang. Mudah urusan. Dan daripada segi rupa paras, still handsome pakai box. Balance lah dengan dia punya set mirror capang ni. Dengan box ni bagi saya cukup cantik. Ni reflektor. Ni saya tampal sendiri untuk supaya orang lebih nampak saya kalau dalam gelap kan. Ni saya beli sini. RM12 je beli kat DIY. Okeylah sahabat-sahabat, saya rasa setakat tu dulu. Hari pun dah mendung nak hujan. Terima kasih sudi menonton. Saya harap saya dah tunaikan janji kepada kawan-kawan yang tanya tentang box. Kalau ada apa-apa, boleh komen, boleh tanya dekat ruangan komen. InsyaAllah saya cuba balas, insyaAllah. Jaga diri baik-baik. Ingat, tak rugi jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.